bosan dalam rancangan Bang Boy ceritakan kisah seram yang benar dan realiti. Ini merupakan cerita daripada dua orang sahabat, merupakan anak perantauan yang belajar di luar daripada luar negeri mereka sendiri. Mereka merupakan sahabat daripada Sabah, sama-sama dari Sabah, dan belajar di salah sebuah institut pengajian swasta di Sarawak. Jadi kisah ini berlaku apabila mereka ditempatkan di salah sebuah kolej swasta di Sarawak dan tinggal di hostel bersama dengan beberapa belas orang pelajar yang lain yang dari semua pelosok Sarawak lah, yang berkumpul sekali dalam hostel tersebut. Jadi dah dijadikan cerita, mereka tinggal di hostel dalam kolej tersebut. Dia macam ada satu kosan tu, bawah ada kelas, atas dia hostel. Bangunan dia berbentuk seperti atas kedai lah. Dia bentuk atas macam atas kedai, atas tempat hostel, bawah tempat kelas dia orang lah. Jadi di situ ramai juga sebenarnya. Apabila tiba musim hujung tahun, cuti semester, mereka berdua ni memang kan stay lah. Ada juga pelajar lain, cuma tak sama tempat, ada jauh-jauhan. Cuma dekat blok dia orang, selalunya mereka dua akan tinggal lah. Tempat tu sebenarnya dua luas juga. Dia ada lengkok L kawasan bangunan tu. Jadi dia dalam tu ada dua bilik. Satu bilik untuk 4 orang dan satu bilik loker. Lepas tu dia akan memanjang bentuk L. Jadi dia akan semua sini katil lah. Lepas tu dapur, masuk je terus dapur, lepas tu tandas. Okey. Nama diorang ni saya rahsiakan lah. Tapi yang kenal lah Pip Yan. Pip Yan. Pip dengan Yan ini bukan sama dari Sabah lah. Bila musim cuti, diorang akan tinggal berdua. Jadi pada hari pertama, bila semua student dah balik kampung, mereka dua memang tak apa balik lah, sebab jauh satu kita faham lah. Kos bila kita jadi student ni susah sikit, jadi kena korban lah kasih gitu. Lepas tu stay. Pada hari pertama saja mereka berdua terus ada gangguan. Belum mengatakan ada gangguan. Jadi petang ni siang jenis tak beritahu orang kalau nak keluar. Kalau ada keluar terus macam itu saja. Dia akan keluar beli barang, sebab dalam kawasan kolej tu dia ada kedai juga, kedai runcit. Jadi senang lah nak beli barang. Jadi siang ni kalau dia keluar tak beritahu. Di siap Pip ni bila dia tidur petang, dia selalu tidur petang, dia akan tidur. Lepas tu dekat jam 6, jam 7 macam tu, sebab memandangkan mereka berdua, jadi lampu dia tak banyak pasang lah. Cuma satu lampu dalam bilik, satu lampu dekat dapur dengan tandas. Dengan yang luar tu ada beranda kecil lah, beranda dekat ujung tu. Jadi dia orang akan buka lampu situ saja. Yang bahagian tempat lain dia tak buka.
Jadi bila Pip tidur ni, dia tak buka lampu. Dia tidur, bangun jam 7 gelap lah. Lepas tu bila dia bangun, dekat tengah tu ada satu meja lipat. Lalu tempat jangan lepak lah. Lepak, dia merokok, bercerita macam tu. Jadi di situ ada satu meja lipat. Si Apip bangun. Uish, mana sian lah. Bangun, tengok, dia dengar ada orang mandi dalam bilik mandi. Okay, dipikir si Yan ni mandi. Lepas tu guys, bila dia duduk lah, dia nak mandi. Bila dia bangun tidur, dia nak mandi. Duduk, dia tunggu si Yan mandi. Biasalah mata bila bangun ni dia kan masih mamau lagi. Lepas tu selang berapa minit tu bunyi mandi, orang mandi tu pasti ada pss, pss, kan pakai apa tu, air hujan tu, pss, ya nanti. Lepas tu tiba-tiba si Yan muncul dari tangga masuk dalam tu. Ush, siapa bilang, Yan, kau pergi mana tadi? Pergi kedai? Siang dia biasa slang Sabah. Pergi kedai? Ish, kau biar betul. Dapat? Habis siapa mandi tadi? Siapa yang mandi guys? Jadi itu hari pertama mereka dua kena stay sana. Cuti semester ni ada tengok lah, kadang ada 2 minggu, ada 3 minggu, ada yang sebulan. Jadi selalu yang dekat-dekat ni balik awal. Kan biasa kita dengar orang yang jauh selalu nak balik awal. Ni tak, orang yang dekat-dekat selalu balik awal. Yang macam bis lagi lah dekat stay balik. So mereka dua ni kira selamat sikit lah dalam tak lama. Jadi masuk hari kedua guys, satu lagi kejadian dalam bilik mereka dua sendiri. Ni hari kedua ni si Yan memang saya cakap tadi dia tak akan beritahu kalau dia keluar. Jadi lepas tu dia keluar. Dia ada keluar tu, si Apip masih tidur. Biasa Apip petang tidur, Yan petang keluar. Beli barang macam tu. Yan dia jenis tak simpan barang. Dia nak makan, dia nak apa, dia turun pergi beli, naik baru masak. Macam tu. Jadi lepas tu dalam bilik tu dia ada hostel tu, semua sekali dia ada katil 2 tingkat. Jadi dalam bilik tu ada 2 katil lah, dua set katil tingkat, sebelah sini sebelah sini. Jadi mereka dua sama dekat bawah lah, bagian bawah. Jadi sebelah apa tu, sebelah sana Yan, si Apip sini. Jadi bila Apip ni tidur lah, si Apip tidur malam. Dia bukan tu, dia bukan Yan pergi keluar, dia malam tu waktu sepatutnya jam tidur lah, lebih kurang dalam jam 10 ataupun jam 11 macam tu. Si Apip ni tengah main telefon. Dia nampak lah lampu si Yan dia masih on. Dia ingat Yan ni main Dota kah, membaca kah, ataupun main telefon. Dia bilang, Yan, kau belum tidur? Lepas tu si Yan diam. Lepas tu tak juga menyahut. Pelik juga si Apip. Yan, kau tidur? Tengok lampu set tapi Yan diam. Pelik juga dia. Lepas tu perlahan-lahan dia buka, dia selak sup. Nak tahu apa guys?
Yang tidur. Yang tengah tidur. Terus tanpa fikir panjang, apa lagi dia terus berselimut tidur. Itu untuk hari kedua. Jadi untuk hari yang ketiga, itu yang paling menyeramkan guys. Benar-benar kat dalam hostel mula menunjukkan diri dan bunyinya sekali. Nih kali ini bukan Apip seorang. Kali ini dua sama mendengar. Jadi oke. Jadi cerita lebih kurang dalam dekat pagi macam tu lah. Kedua ni petang dah tidur masa tu. Jadi bila pagi ni lambatlah nak tidur. Cian ni orang yang main Dota. Jadi bila tu mungkin masa tu dia ambil peluang untuk nak main Dota lah dengan kawan-kawan. Untuk waktu pagi kan line dia okey sikit, line dia leng-leng lah. Jadi siap Pip ni main telefon lah biasa. Main telefon, lepas tu tengah ambil kedua. Macam saya cakap tadi, malam tu semua gelap di keluar. Tinggal lampu dekat dapur tu. Lampu kedua tutup, lampu dekat dapur dengan bilik mandi. Ni kalau tu silap, lampu dapur pun kedua tutup. Mereka buka bahagian lampu di bilik jamban je dengan ujung. Di sana gelap lah. Kedua ni suka gelap. Jadi masa diorang tengah apa tu, seorang tengah buat kerja sendiri, seorang tengah buat kerja masing-masing. Tiba-tiba guys, mereka terdengar suara perempuan menangis. Perempuan menangis. Bunyi dia macam ni. Kurang macam tu lah. Jadi kedua beranikan dirilah cek mana satu tempat ada orang menangis tu. Cek pelan-pelan kedua keluar pergi ke arah sudut. Nak tahu diorang jumpa apa dekat katil nombor 2 yang terakhir. Kata jumpa perempuan rambut panjang tengah mencangkuk. Rambut panjang, baju putih, tengah mencangkung menangis. Terus cerita dia sampai situ saja. Mereka dua terus suara bilik dan tak nak lagi lah cek. Nak bunyilah kawasan. Kita orang takkan cek lagi. Itu sajalah yang kedua. Itu adalah kisah yang pertama. Alright guys. Kisah larut malam. Oke, kita kembali dengan kisah daripada Bang Moing. Kisah yang kedua untuk hari ini. Kisah ini berlaku di salah sebuah institut pengajian tinggi awam di Sarawak. Oke, jadi kisah ini berlaku bermulanya apabila dekat dalam kawasan U tu dia ada kolej kediaman. Jadi dalam satu bilik ada 4 orang lah, kecuali kalau korang dekan baru bilik tu satu bilik untuk 2 orang. Jadi kalau korang yang baru ataupun yang lama dan korang bukan dekan, jadi bilik kena kongsi untuk 4 orang lah. Jadi kisah yang berlaku ada 2 orang sahabat ni. Kalau sahabat ni
memang dari kecil lah bersama. Lepas tu sampai ke sana pun dan sama-sama belajar untuk diploma. Masa tu pra diploma, jadi dia masuk lah. Adalah kenal dengan dua orang lagi sahabat yang lain yang belainan kos lah, jadi seorang ni dari daerah dekatan tu, dia sama pra juga. Seorang ni memang dia dah direct diploma lah untuk elektrikal. Nak dijadikan cerita, kisah bermulanya daripada seorang sahabat mereka ni yang dari daerah berdekatan itu. Sebenarnya dia tak sedar diri dia memang mungkin saka, ataupun memang ada benda yang suka dengan dia, jadi dia tak perasan. Setiap hari dia akan menceritakan dengan rakan sebilik dia yang dia selalu bermimpikan seorang nenek tua selalu datang dalam mimpi dia. Macam selalu datanglah jumpa dengan dia, dan bila kata tu tahulah kawan tu tengah mimpi buruk, so selalu kena kejut. Lalas dia cerita jika dia dalam mimpi dia selalu didatangi oleh seorang wanita tua. Okey, tu yang pertama. Jadi lepas tu yang kedua dia, apabila kawan kepada yang dorang sahabat karib yang dari kecil tadi terkena masa dia dalam bilik masa tu. Dia macam main sembunyi lah dekat bilik, sengaja kunci pintu. Lepas tu kawan ketuk lah dari dalam. Masa tu dah gelap lah, dia main-main sembunyi masa tu. Bila dah gelap ni, bilik dia tak buka lampu. Masa dia tengah duduk dekat katil tu, kawan tengah tunggu lah nak buka pintu, dia tak buka. Dia bawa buat dia. Dia duduk dekat katil bawah. Dia masa tu dekat katil bawah lah, duduk. Bilik gelap. Lepas tu dia baring. Bila dia baring tu, dia terdengar macam orang tengah berbisik dekat telinga dia. Entah apa orang tersebut. Terus dia nangis. Dia terkejut. Terus dia buka pintu. Terus kawan-kawan dia pelik juga, kenapa kau ni tiba-tiba? Baru dia ceritakan dia macam ada dengar suara orang berbisik dekat dalam bilik tu. Jadi benda tu sebenarnya ada kaitan dengan kawan dia orang ni tadi. Lepas tu jadi aktiviti dia orang ni bila hujung minggu akan berjalan keluarlah nak rehatkan minda. Sebenarnya taklah stres sangat, cuma nak enjoy dengan kawan-kawan. Jadi diorang terkenal dengan sahabat dekat bilik satu lagi. So diorang plan masa tu, sebab masa tu adalah dah nak dekat ujung sem untuk diorang punya pra diploma. So macam esok diorang kena apply untuk apa tu, untuk kemasukan ke diploma apa diorang punya kos indronak, diorang kena apply lah. Jadi besoknya juga diorang nak sewa kereta pergi ke Rancan kan. So jadi lepas tu malam tu diorang sahabat ni tadi, diorang ni memang gila-gila jugalah, dia gila-gila pak. Jadi diorang fikir nak pergi ke library awal pagi, sebab masa tu telefon taklah macam telefon sekarang canggih, boleh connect hotspot apa semua. Dulu diorang pakai handphone yang biasa-biasa aja. Jadi plan masa tu nak pergi ke library lah awal pagi, dalam jam sebelum berangkat pergi ke Rancan tu, sebelum ambil kereta plan nak pergi library dalam jam 4 jam 5. So malam tu tak nak tidur lah, konon lah nak tidur. Jadi lepas tu diorang
Dia orang main game lah dalam bilik tu, main game, main apa patut. Lepas tu bila tengah malam tu rasa panas nak mandi. Di dalam bilik mandi tu dia semua kongsi dekat aras bawah tu, semua akan kongsi dekat bilik mandi tu. Banyak lah dalam bilik tu dah banyak. Jadi yang seorang ni pergi mandi dulu, yang seorang lagi masih main game. Tengah lagi seorang ni tengah mandi kan, dia tengah bersabun. Tiba-tiba terdengar bunyi bayi menangis dekat situ ya, di belakang tu hutan. Bayi menangis. Dia lebih kurang macam ni. Jadi terus dia berlari keluar masuk dalam bilik. Ni pakai tuala je masuk. Terus dia orang pelik lah tengah main game. Dia orang ketawa lah. Jadi mana kawan tidak down kan, tengah syok cerita balik keluar mandi tu. Dah lah kawan tengah kelam kabut keluar mandi, takut. So dia masuk balik mandi cepat-cepat. Lepas tu ambil barang mandi, masuk bilik terus. Lepas tu sahabat karib dia pula mandi. Bila sahabat karib dia, tak sampai 2 minit guys, terus sahabat karib tadi lari masuk tu lagi, terus hampir telanjang dia masuk. Lepas dia cakap, betul lah. Apa betul? Apa yang kau dengar tu betul. Aku pun dengar juga. Dia terpaksa lah teman dia mandi. Baru mandi, bat ni berakut sikit. Itulah jangan kacau orang kan. Terus lepas tu lepas mandi semua settle sebilik, settle dan tu pukul 4 pagi macam janjikan. 4 pagi, pukul 5 pagi pergi library lah. Satu memang ada jugalah student awal-awal diorang dah pergi library. Yang rajin ni diorang jenis bila belajar pagi ni okey lah. Jadi diorang ni cari internet pagi, settle dah. Pagi tu nak pergi bakailah. Baru diorang cerita dengan kawan-kawan kereta baik jadi. Lepas tu bila nak akhir-akhir SEM ni, banyak pelajar nak release tension kan, dah dekat final exam. So derang seminggu sebelum final exam tu semua nak tu yang belilah movie. Bukan movie lah, dia macam satu kisah, macam cerita, siapa yang tahu cerita Wujud. Masa tu Wujud dia belum keluar lagi. Wujud 10-11, dia sampai 9 je masa tu. Di malam tu diorang layan lah Wujud 1 sampai habis, sampai 9 tu diorang layan. Lepas tu semua pun tertidur kat dalam bilik tempat diorang tengok movie tu. Diorang tidur dekat bilik yang satu lagi, yang diorang sahabat ni tadi tidur dekat bilik kawan diorang. Tapi tak jauh lah daripada, sama aras, cuma dia ada dalam jarak, ada dalam antara 3 bilik macam tu lah. Lepas tu tidur. Saya tengah tidur ni, yang seorang ni jam 1, jam 2 macam tu, nak tahu dah dengar bunyi apa? Bunyi gelang kaki yang selalu perempuan pakai tu, lalu dekat luar. Pintu orang dah tutup, dah kunci. Lalu dekat luar tu macam orang pakai gelang kaki tu. Lepas tu patah balik lagi. Dia lebih kurang macam ni lah bunyi dia. Lepas tu dia suruh kejut kawan dia. Dia cuba kejut kawan dia. Oi, aku dengar ni. Lepas tu yang dia kejut ni, kau ni sebarang lah, tidur lah, ada apa-apa. Terus dia terdapat tidur sampai pagi. Bunyi gelang kaki itu berjalan dekat beranda luar, dekat laluan luar tu.
Ada macam ditahanti lah bunyinya. Itu adalah kisah di asrama. Seterusnya nanti akan ada lagi kisah-kisah dari asrama institut di Sarawak. Saya ada banyak cerita yang akan kongsikan. Oke, sampai ini saja guys. Check it out. Kisah larut malam.